Okey, saya dah record dah. Sambung balik. Okay. Okay, apa dia contoh objektif bagi kajian kuantitatif kelas? Okay, yang pertama, mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Nampak tak apa dia kata kunci dia? Hubungan. Hubungan. Pasti hubungan. Kalau ada hubungan, maksudnya kajian kuantitatif kita guna kata kunci lah. Yang kedua apa dia? Perbezaan. Okay. Kenapa dalam kuantitatif perlu ada kunci ni kelas? Saya dah jawab dah tadi. Apa yang tangkap apa yang saya terangkan? Kenapa kita kena guna kata kunci perbezaan, hubungan, sumbangan? Kenapa? Sebab kita nak tahu kita nak guna t-test ke, ANOVA ke. Yes, kerana kata kunci inilah yang akan menentukan analisis statistik apa yang akan kita guna pakai semasa kita analyse data kita. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Siapa yang bergema tu? Okey. So, ke dah lapar nasi ayam penyet ni? Ke dah nampak nasi ayam, nasi Arab lah? Okey. Now, objektif kajian kualitatif. Dalam kualitatif, ya kelas, dia tidak ada kata kunci yang khusus seperti dalam kuantitatif. Apa dia dalam kuantitatif kata kunci tadi? Hubungan, nilai perbezaan, kesan, sumbangan, kesan interaksi. Yes, kesan ataupun kesan daripada interaksi. Tapi cuba tengok contoh objektif kajian kualitatif. Mengenal pasti cara belajar pelajar cemerlang. Dia kenal pasti. Yang ni mengenal pasti pola makan bagi mereka yang obes. Contohnya. So dalam kualitatif sifat dia ialah dia macam nak kenal pasti how, why and what. Why, how and what. So dia tidak ada kata kunci yang khusus. Ada soalan setakat ni? Okay, tak ada. Now, yang tadi kita cakap tentang apa kelas? Objektif. Apa yang menentukan kajian kita at the first place? Apa yang menentukan objektif kajian kita? Masalah. Ya, mesti bertitik tolak daripada masalah kajian. Bermakna sebelum kita ada objektif, sebelum kita tentukan apa dia data yang kita nak cari, yang paling penting mesti apa kelas? Tahu masalah apa? Tahu masalah. Kita mesti mencari masalah yang betul-betul sesuai untuk kita kaji. Sebab tu you have to take some time to really study dan kena pasti adakah penyataan masalah ini sesuai macam kita bincang tadi kan. Adakah dia worth untuk kita laksanakan? Okay? Sebab kalau kita start dengan yang sesuatu yang blur, sesuatu yang kita belum confirm, oh ini memang betul-betul masalah kajian yang sesuai, mungkin kita akan buang masa lah sebab kita dah collect data dan sebagainya dan akhirnya kita tengok lah rupanya tidak kata pada masalah kajian yang sepatutnya kita kena pasti. Boleh faham Boleh faham? Okey. Boleh. Saya tengah tengok juga video-video you all ni, ada yang termenung, ada yang duduk menyandar kat dinding, ada yang tersenyum, ada yang tengah mengangkat dagu. Ada yang tengah mana yang tak nampak tuan pun dia nampak kursi, nampak kepala. Okey. Syahira? Syahira boleh dengar ke? Okey. Kemudian Nazmi? Cikgu Nazmi? Nizam. Sorry Nizam. Cikgu Nizam? Dengar. Okay, right. Okay, kalau ada masalah yang lain-lain tu, kalau tak jelas saya beritahu Okay, now sedikit lagi Tadi kita cakap tentang objektif ya kelas, sekarang ni persoalan. So, kalau objektif bergantung kepada masalah kajian, persoalan kajian bergantung kepada Objektif.
Objektif. Nampak tak dia bertali temali kelas? Mhm. Ada hubung kait dia. So maknanya setelah you kena pasti masalah, baru you boleh ada objektif kajian. Dan setelah you ada objektif kajian, barulah you bina persoalan kajian. Okey? Jadi persoalan kajian, kadang-kala penyelidik yang paling mudahnya ialah daripada objektif, katalah you ada 3 objektif kajian. Objektif pertama, kedua, ketiga dalam bentuk kenyataan, tapi ditukar dalam bentuk persoalan saja. Maksudnya contoh macam objektif pertama, apa dia? Mengenal pasti apa tadi? Cara belajar. Belajar cemerlang. Belajar cemerlang. Kalau kita tukar pada persoalan kajian, dia jadi apa? Bagaimana Bagaimanakah belajar cemerlang? Belajar. ataupun apakah cara belajar pelajar cemerlang? Dia kita tukar macam tu saja. Sama juga seperti objektif kuantitatif. Cuba you ubah yang ni menjadi persoalan kajian. Cuba you ubah. Bagaimanakah Bagaimana hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar? Bagaimana berhubungan motivasi berkait dengan pencapaian pelajar? Kalau bagaimana, kalau dalam kuantitatif, bukan sikit you nak jawab bagaimana. Adakah hubungan motivasi? Ada. Kalau dalam kuantitatif, kita guna apakah. Apakah? Adakah? Okey, satu, apakah hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar, ataupun adakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan pencapaian pelajar. Atau adakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan pencapaian pelajar. Okey? So itu adalah persoalan kajian. So ini dia ciri-ciri persoalan kajian. Saya rasa saya tak nak pergi terlalu panjang lah ni. Saya rasa you boleh baca straightforward . Dia kata boleh dikaji, tidak mengambil terlalu banyak masa, tenaga dan perbelanjaan. So maknanya kelas, bila kita nak tentukan persoalan kajian, kita pastikan persoalan kajian itu sesuatu yang doable, yang achievable dalam time frame yang kita ada. Jangan kita buat persoalan kajian yang hanya boleh dicapai dalam masa setahun. Kan? Katalah macam pelajar prasekolah tingkah khas ni, saya rasa banyak ni kajian sebenarnya yang mungkin you nak tengok kesan makan masa yang sangat panjang, betul tak? You nak tengok macam tadi, kemahiran pelajar. Dia mungkin tak berlaku dalam seminggu atau 2, betul tak? Dia mungkin makan masa selama berbulan-bulan atau mungkin selama setahun. Jadi kena pasti persoalan kajian tu hendaklah dalam kadar yang boleh anda semua capai dalam satu tempoh masa yang singkat ataupun dalam tempoh masa satu semester yang dibekalkan untuk you jalankan penyelidikan. Okay? Dan persoalan kajian juga mestilah sesuatu yang jelas. Ya, kata kunci dia macam tadilah kan, dalam kuantitatif ada kata kunci sendiri, dalam kualitatif juga ada kata kunci yang tersendiri. Kemudian dia mestilah signifikan, bermakna dia ada nilai dan ada erti untuk diselidiki. Macam tadilah kita bercakap pasal isu-isu yang mungkin tak worth untuk kita kaji pun kan. So kalau yang tak worth untuk kita kaji, tak perlulah kita masukkan dalam persoalan kajian. Dan satu lagi, persoalan kajian mestilah bersifat ethical, beretika. Persoalan kajian ni tak boleh menyebabkan kecederaan fizikal ataupun psikologikal kepada responden kita atau pada alam semula jadi atau Ada soalan setakat ni? Okey. Cuba tengok Di sebelah kiri, nampak objektif kajian. Di sebelah kanan ada persoalan kajian. Okey, jadi daripada objektif kita tukar pada bentuk soalan sahaja. Kan? Kalau objektif kena pasti hubungan motivasi, persoalan kajian adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan pencapaian pelajar?
Okay. Untuk kena pasti perbezaan motivasi, persoalan kajiannya adakah terdapat perbezaan motivasi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan? Senang kan? Maknanya straightforward lah. You just ubah daripada bentuk kenyataan ataupun statement dalam objektif kepada bentuk persoalan. Persoalan. Jelas Jelas ya? Jelas. Okay. Now, sedikit tentang hipotesis. Kelas, kita dah sentuh tadi. Hipotesis ni ada dalam kajian apa? Kuanti ke kuali? Kuanti. Kuanti. Dalam kuali ada hipotesis. Kuali tak ada. Dalam Kuali tak ada. ada gulai ayam kampung. Ya, dalam kuali ada gulai ayam kampung. Senyap tu lah masalah tu. You are not here lah tu bila orang buat lawak tu senyap dia. Okay. Now, hipotesis kajian dia adalah tentatif kepada penyelesaian masalah. Tak perlu lakut ni. Apa yang dijangka? Okay, ni lebih jelas. Apa yang dijangkakan berlaku dan penyataan ayat dalam bentuk hipotesis null bukan hopo, hipotesis. Hipotesis null ni contoh dia apa? Sekejap saya cuba. Hipotesis null. Nampak tak yang slide ni? Nampak. HO, hipotesis null. Null apabila dia bermula dengan HO. Ya? Dan hipotesis null masih bermula dengan tidak. Tidak terdapat. Ingat tak apa kata kunci tadi bagi kajian kuantitatif? Apa kata kunci? Nilai perbezaan. Sumbangan kesan interaksi. Cuba kita ambil perbezaan. Hipotesis null, HO dan mesti bermula dengan perkataan Tidak. tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara Responden. pencapaian pelajar lelaki dan perempuan. Perempuan. Okay. Atau kalau kita nak guna perbezaan kelas, cuba buat satu hipotesis null menggunakan kata kunci hubungan. Tidak terdapat hubungan. Tidak terdapat hubungan Okay. Signifikan yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Cuk, antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan tidak boleh kita buat hubungan. Ini nanti kita akan belajar secara lebih terperinci dalam tajuk jenis-jenis data ya. Sebab apa maksud hubungan? Hubungan bermaksud contohnya X meningkat, Y Turun. Meningkat. maknanya contoh semakin tinggi waktu belajar, semakin panjang waktu belajar, semakin apa dia? Tinggi pencapaian prestasi meningkat. okey. Tapi kalau you kata tidak terdapat hubungan signifikan antara pelajar lelaki dengan perempuan, maknanya semakin tinggi pencapaian, adakah dia semakin perempuan? Oh. Kan? Tidak. Semakin tinggi pencapaian, semakin lelaki seseorang pelajar. Tidak kan? Tidak. Itu maksud hubungan. That's why kita tidak boleh guna pembeli upah tidak bersandar seperti jantina. Kan tadi saya sebut jantina adalah pembeli upah yang tidak bersandar. Maksudnya dia adalah yang mempersetuju. Tapi kalau hubungan signifikan antara pencapaian dalam peperiksaan dengan apa dia? Kekerapan mengulang. Boleh? Mengulang kaji.
So apa maksudnya di sini? Tidak terdapat hubungan antara pencapaian dan peperiksaan dengan maksudnya kita katakan semakin dalam konteks ni semakin kerap seseorang pelajar mengulang kaji, sepatutnya semakin Semakin tinggi pencapaian. semakin meningkatlah pencapaian dalam peperiksaan. Okay. Tetapi oleh kerana kita guna hipotesis null itu HO ni, kita kena mulakan dengan tidak. Okey. Tetapi ada satu jenis lagi hipotesis dipanggil sebagai alternatif. Hipotesis alternatif. Kalau null disebut HO, kalau alternatif HA. Okay, HA. Kalau null bermula dengan tidak, alternatif tidak ada tidak. Maksudnya dia dalam bentuk yang Positif. positif. Ya, maksudnya kalau ada hipotesis yang terdapat perbezaan signifikan, maknanya dia adalah hipotesis alternatif. Okay? Alright. Kita balik sikit lagi yang ni. So, itu yang dikatakan sebagai null dan juga inilah. So, hipotesis hanya wujud di dalam kajian kuantiti. Dan ini dalam 4 kriteria lah. So, 4 kriteria ni saya rasa saya tak nak cerita panjang lah. You all boleh baca lah ya. Apa di kriteria untuk hipotesis. Ada apa soalan tentang soalan kajian objektif dan juga hipotesis? Ada soalan? Setakat ni Ada. Kalau belum lagi. Di tahap kita tak boleh buat hipotesis kan? Tahap? Boleh buat hipotesis ke? Tinggi atau rendah? Boleh? Tu tadi yang saya katakan tadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian ataupun tahap pencapaian dalam peperiksaan dengan kekerapan mengulang kaji. So pencapaian adalah tahap. Yang dapat kita akan belajar lebih terperinci dalam jenis-jenis data, jenis data nominal, ordinal dan sebagainya. Yang ada perbezaan. Jadi doktor, untuk hipotesis ni kita kena guna dua-dua hipotesis null dengan alternatif ke ataupun kita ambil salah satu sahaja? Kita ambil salah satu sahaja. Alright. Okay? Salah satu sahaja. Tapi kebiasaan kita gunakan hipotesis null lah. Kecuali kalau sesuatu itu telah maknanya kajian tu dia punya dapatan tu memang biasanya kalau kita buat dalam kajian kita nak membangunkan model menggunakan PLS ataupun SEM, penyelidik biasa akan guna hipotesis alternatif. Tapi sebenarnya dalam KP2 kita akan belajar bila masa kita nak buat hipotesis null, bila masa kita nak buat hipotesis alternatif. Ada dia punya sebab ataupun situasinya. Yes, situasi yang tertentulah bila kita nak guna null dan bila kita nak guna hipotesis secara alternatif. Contoh, Ya. contoh doktor. Tak dengar apa dia? Contoh? Contoh situasi yang gunakan null dengan contoh situasi alternatif. Macam saya katakan tadi lah, null ni biasanya alternatif ni biasanya kalau kita nak mengesahkan sesuatu model, hubung kait dia. Kalau dalam keadaan kajian yang biasa kita akan terus guna hipotesis secara null sahaja. Kalau guna untuk model baru kita guna alternatif. Right? Okey. Dan kita ada 6 minit lagi 6 minit lagi. Kalau putus kita sambung balik nanti.
Wan, Untuk penyataan masalah ni rasa you all boleh baca sendiri lah, sebab dia very straightforward kan. Kan ada soalan tentang penyataan masalah. Okey doktor, saya nak bertanya. Ya. Okey doktor. Ya, sila. Okey, saya nak tanya tentang penyataan masalah tu tentang tajuk kajian. Okey. Okey, jadi sekiranya untuk tajuk kajian tu adakah kita hanya boleh merujuk tentang kalau saya ambil prasekolah, dia perlu berkaitan dengan prasekolah sahaja ataupun macam mana doktor? Penyataan masalah. Ya. Penyataan masalah biasanya Untuk tajuk memang berkait untuk tajuk kajian. memang mesti berkait rapat dengan tajuk kajian yang kita nak buat lah. Sebab penyataan masalah ni merupakan titik tolak kepada kenapa kita nak melaksanakan kajian. Kalau kata kajian Cikgu Dayang kalau kata kita buat kajian tu untuk pelajar prasekolah tadi ya. Ya. Okay, tapi dalam penyataan masalah kita katakan bahawa pelajar-pelajar sekolah menengah ini masih lagi menghadapi masalah untuk membuat penaklukan dalam subjek matematik contoh. Kita sebut macam tu. Tetapi dalam kajian kita kata oleh itu kajian ini akan dijalankan untuk melihat tahap pencapaian matematik pelajar prasekolah. Kena tak? Kalau contoh yang saya ni kelemahan penguasaan matematik di kalangan murid prasekolah. Okey. So maksudnya isu tu you kena frame dalam konteks pelajar prasekolah lah. Okey, tajuk yang sesuai doktor. Daripada masalah ni. Mana untuk tajuk kajian tu. Tajuk kajian akan ditentukan oleh apa yang kita nak tengok dalam kajian itu. Apa persoalan kajiannya? Cikgu Dayang nak tengok apa? Nak tengok tahap ke? Nak tengok masalah ke? Nak tengok keberkesanan intervensi ke? Penguasaan matematik di kalangan murid prasekolah. Okay, so kalau kata nak tengok penguasaan matematik murid prasekolah, tajuk dia mungkin direct lah, maksudnya masalah ataupun pencapaian matematik pelajar prasekolah. Tajuk tu mesti yang kata ni, mesti reflect kepada apa yang kita buat. Okay, so cuba tengok slide ni kelas. Okay, dia daripada topik. Ya, topik utama ialah yang contoh saya bagi penggunaan kelas dalam talian. Online classroom macam yang kita guna Zoom. Masalah dia ialah kerana masalah COVID ni. Tadi saya terangkan tadi kan. So tujuan kajian saya nak tengok kesan penggunaan kelas dalam talian terhadap pembelajar dan pelajar. Okay. Tapi persoalan kajian, adakah penggunaan kelas dalam talian memberi kesan kepada pembelajar dan pelajar? So daripada topik kepada masalah kajian, kepada tujuan, kepada persoalan kajian, dia lebih spesifik. Semakin ke bawah, soalan kajian semakin spesifik. Dia nampak tak? Yang boleh faham tak? Maksudnya, topik tu mungkin sesuatu yang mungkin umum. Kita tak adalah katakan siapa kita punya responden dan sebagainya kan? Tetapi dalam persoalan kajian, kita detail outkan lagi apa dia aspek-aspek yang hendak kita kenal pasti. Okay. So ini jugalah ciri masalah, saya rasa you all boleh baca saja. Yang ni doktor nak tanya doktor. Ya. Adakah di setiap kajian yang dijalankan perlu ada hipotesis atau mengikut kepada jenis-jenis kajian dia? Dalam kuantitatif. Oh, maksudnya hipotesis hanya akan ada dalam kuantitatif lah. Berapa kali dah kita sebut tadi kan? Ya, betul. Itulah tertinggal. Tapi doktor, kalau untuk kualitatif tu kita nak kena tulis apa? Dia punya, kalau macam kuantitatif ada dia punya hipotesis. Tapi kalau untuk kualitatif tu kita nak gantikan apa? Tak payah ganti-ganti. Kosong macam tu je? Oh ya. Maksudnya dalam kualitatif hanya ada objektif dan persoalan kajian. Memang tak ada hipotesis. Dan dalam kajian kuantitatif boleh tak ada kuantitatif? Tak ada hipotesis. Boleh tak? Tak boleh. Kuantitatif. Dalam kajian kuantitatif tak boleh. Tak boleh. Boleh, mesti ada hipotesis juga. Boleh. Dalam kajian kuantitatif you boleh ada objektif dan persoalan kajian sahaja pun boleh. Bila masa you kena ada hipotesis?
apabila you buat analisis secara statistical inferential statistics. Nanti tu saya terangkan balik lah. Takut nanti pening kepala pula. Tetapi hipotesis ni yang inferential tadi yang saya sebut tadi lah, t-test, ANOVA, regression, korelasi, Pearson dan sebagainya. Itu adalah analisis secara statistik. Tetapi bila masa kajian kuantitatif tidak perlu pada hipotesis, apabila dia terang pun t-test dan sebagainya, tapi dia hanya buat deskriptif. Maksudnya dia tengok mean je, berapa peratus, berapa mean, itu je. Dia tak tengok hubungan, tak tengok perbezaan, tak tengok sumbangan dan sebagainya. Okey, masa nak habis, saya stop dulu. Kejap lagi kita sambung. Baik. Kita berhenti. Alright.